hasil-hasil bumi. Walaupun macam tu juga, tapi negara dia still antara negara yang memberontak. Itu South Sudan lah. Dan South Sudan Muslim atau Kristian? South Sudan Kristian. South Sudan Kristian. South Yes. Sudan yang cerita pasal Blood Diamond tu ke? Oh sorry, aku tak sure pula. Aku kurang tengok movie. Okay. Sorry. No worries. Tapi kalau macam dekat Sudan ni, dia majoriti Muslim. Masa awal-awal aku sampai kat situ, dia banyak pengaruh daripada Nubian punya ancient lah. So pengaruh Mesir, pengaruh Afrika. So dia mix dekat tengah-tengah, which is kadang-kadang kau tengok diorang ni macam orang Mesir, tapi kadang-kadang sebenarnya diorang ni macam orang Afrika sebab dia ada mix dekat situ. And Sudan ni dia banyak pengaruh tribe. Contohnya kalau kau tengok kat muka-muka orang Sudan ni, kau akan nampak ada ukiran-ukiran tertentu. Dia sebenarnya masa dia lahir, mak ayah diorang atau nenek diorang akan ambil pisau yang panas, pisau yang tajam untuk lukis bentuk tribe diorang dekat muka. Dan dia rasa proud dengan benda tu sebagai satu bentuk cultural lah orang kata. Tapi itu just pengenalan pada diorang punya budaya lah. Dan aku stay dekat wilayah Jazirah, lebih kurang 3 jam daripada bandar utama dia. And dekat Sudan ni isu air bukanlah isu utama sebab diorang berkongsi Sungai Nil dengan Mesir, dengan Ethiopia, dengan Eritrea. Tapi dekat Sudan ni, dia antara negara yang ramai juga negara-negara bergelak sekeliling dia punya pelarian datang ke Sudan. Sebab Sudan ni consider negara yang aman pada waktu aku pergi tu. Dan pada waktu aku pergi tu, okay, dekat sana dia ada dua tau. Satu, kalau kau nak tukar currency USD, dia memang terima USD saja. Kau boleh pergi ke pengurup wang ataupun kau boleh pergi ke black market. Okay, black market ni kau akan dapat double lagi daripada apa yang kau dapat dekat pengurup wang. So, sekarang aku dengar, masa dulu aku dapat dekat black market, 1 USD lebih kurang 30 Sudanese genih. And sekarang aku rasa dah dekat 100. Apa yang aku dengar daripada orang sana, aku tak berapa pasti black market punya nilai. Sebab kenapa berlakunya inflasi tu adalah disebabkan peperangan yang diorang hadapi sekarang. Apa peperangan yang diorang hadapi sekarang adalah perebutan kuasa antara tentera dan juga pemimpin-pemimpin politik. Haziq, kau cakap tadi Sudan sebelum ni peaceful. Sudan sebelum ni aman. Lepas tu pelarian-pelarian perang daripada negara-negara bergolak, berjiran jorang tu, itu yang membuatkan jorang macam tu ke? Bukan. Dia kesan daripada perebutan antara pemimpin tu sendiri sebenarnya, Matt. Sebab bila yang negara jiran tu pelarian daripada negara jiran mana? Eritrea, datang daripada South Sudan. So kadang-kadang macam kita lah, kadang-kadang kita tengok muka kita dengan muka orang Indonesia, kalau kita boleh lah differentiate kan, sama macam diorang boleh lah differentiate kan, oh ni orang South Sudan, ini orang Eritrea. Sebab tu diorang pesan kat aku, kadang-kadang kau kena, ini stigma dalam masyarakat diorang sendirilah. Diorang tak nak aku bantu negara-negara lain ni, pelarian-pelarian lain ni dulu. Sebab diorang nak aku bantu orang diorang dulu. Benda tu keluar daripada mulut diorang sendiri cakap macam tu? Betul. Benda tu diorang sendiri yang cakap dekat aku. Sebab Kenapa kau rasa dia cakap macam tu? Aku rasa sebab dia rasa kau patut berlindung dekat negara kau sendiri, dapatkan bantuan daripada kau sendiri. Sudahlah kau datang ke negara orang dan kau minta pula orang lain untuk bantu kau. Dan aku rasa benda ni sama juga jadi macam dekat pelarian Syria, pelarian Palestin yang ada dekat Jordan ke, yang ada dekat Turki ke. Orang-orang Jordan sendiri pun layanan diorang dekat orang-orang pelarian adalah sama macam ni. Tapi tak semua. Dia sesetengah layanan macam mana tu? Layanan tu maksudnya macam, okay, misal kata aku tahu kau ni orang pelarian, sama ada aku boleh pilih untuk menindas kau atau aku memilih untuk membantu kau. Okay. So kalau kau pilih untuk menindas, kau boleh menindas dia dari segi harga sewa rumah kau naikkan, dari segi bantuan-bantuan yang dia patut dapat kau sekat ataupun kau tak bagi dekat dia. Itu antara benda yang jadi juga dekat Sudan. Dan tempat yang aku tinggal tu nama dia Kampung Faris. Aku duduk kat kampung tu lebih kurang 2 bulan. And selama 2 bulan tu, line kau panjat pokok kau belum tentu akan dapat lah. Masalah utama yang aku tengok dekat kampung ni adalah dari segi sistem education diorang sendiri sebenarnya. Okay, diorang ada sekolah harian macam kita kalau dekat Sudan ni. Cuma bezanya, kalau kau nak masuk sekolah, kau kena datang awal sebab kau nak berebut kerusi meja kat situ. Kalau kau lambat, kau akan duduk bawah.
Sebab dia memang Berapa umur budak-budak yang kena berebut kerusi meja ni? start daripada kindergarten. Start daripada 5-6 tahun dah. Dah mula Satu classroom berapa orang? Satu classroom boleh cecah 50 orang. Diorang tak boleh duduk atas lantai? Dia sebabkan ada kerusi. So mungkin pilihan utama diorang kerusi. So bila mana yang lambat Haziq cakap orang Sudan sendiri cakap macam tu tentang layanan pelarian dekat negara jorang. Sebab Sudan sendiri dah tertekan. Kemudian ada pelarian pula masuk dalam negara jorang. Pandangan kau, Khairul? Aku rasa it's same macam Malaysia lah kot. Aku rasa pandangan aku lah kot. Contoh kalau ada pelarian, even sama juga kalau berlaku dekat pelarian Rohingya, mungkin kalau contoh kita beri pelarian Rohingya pendidikan and then something yang benda yang sepatutnya kita dapat and then diorang dapat, mungkin ada setengah rakyat Malaysia yang tak puas hati. So kita boleh nampak isu-isu yang sebelum ni lah. So aku rasa itu pandangan aku lah. Sebab aku rasa it's nature of human lah kot. Haziq? Aku nak tambah part KJ cakap pasal media punya coverage. Aku setuju dengan benda tu. Lagipun aku rasa memang jadi stigma kot yang selama ni kita memang didedahkan Afrika ni miskin, Afrika ni kebulu. Even kalau media person, masa aku dekat sana, aku punya tugas adalah sebagai media person. So bila aku sampai sana, aku kena sign dokumen yang menyatakan aku ni takkan snap dia punya pegawai-pegawai kerajaan, takkan snap dia punya anggota-anggota keselamatan, takkan snap bangunan-bangunan kerajaan, sekolah. So dia ada restriction tertentu. So dekat situ kita susah nak exposekan dekat dunia ni perihal kemiskinan, terutamanya komuniti Islam dekat Afrika ni. Kenapa tu? Aku kurang pasti kenapa. Sebab mungkin dia punya insecurity terhadap sistem keselamatan negara dia yang berkesan terhadap benda tu. Okay. Yes, Khairul? Sama dekat sana pun kau tak boleh tangkap gambar bangunan kerajaan dia, gambar dia punya polis dan sebagainya. Atau Khairul, Haziq, mungkin ke sebab jorang punya budaya tu, jorang tak mahukan kemodenan, jorang tak mahukan kemajuan. Ada tak macam tu? Ada tak daripada mulut jorang sendiri yang jorang cakap I don't need these things? Kalau dari side aku, tempat yang aku stay tu, aku takkan cakap diorang tak nak kemodenan, tapi macam mana kita nak bawa kemodenan kepada diorang. Sedangkan kalau kau pergi bandar sekalipun, dia punya arus kemodenan jauh ke belakang daripada kita. Ini kan kau masuk ke kampung dan kau cuba introduce satu bentuk kemodenan. Okay, aku bagi satu contoh simple. Kat Malaysia mungkin sekolah dah tak lagi gunakan komputer ataupun mungkin dah menggunakan komputer yang paling latest ataupun dah mula pakai tablet. Tapi dekat sana still lagi pakai monitor Windows XP yang kalau ada 10 mungkin satu je hidup dan itu pun tak mampu untuk mengajar diorang dekat sana. Okay, sudahlah tak mampu dan permasalahan kat situ yang akan timbul adalah sejauh mana dengan kepentingan diorang mengajar ilmu tu akan membawa peluang kepada diorang terhadap peluang pekerjaan. Sebab jurang kemiskinan dekat sana terlalu besar. Jadi bila jurang kemiskinan terlalu besar, terlalu ramai mengejar pendidikan dan dia tak macam kita tahu. Okay, kita habis form 5, kita ada peluang untuk kita decide, okay, aku nak pergi matriks, aku nak buat asasi, aku nak buat A-level. Tapi berbezanya dekat sana, engkau bergantung harap pada sesuatu yang tak ada kepastian. Bermakna kalau kau dah habis belajar pada peringkat menengah sekalipun, kau tak tahu pun apa hala tuju kau next. Dan end up disebabkan kesempitan kehidupan, daripada kau memilih untuk menghabiskan duit belajar yang kosnya tinggi, cecah ribuan USD, lebih baik kau mungkin usahakan tanaman sendiri, usahakan kehidupan harian, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Khairul, dekat Tanzania diorang punya pendapatan seharian berapa? Adakah $2-3 macam tu, Khairul? Okay, Mac. Sebenarnya aku nak mencelah untuk soalan yang first tadi kan. Aku macam aku cakap, aku dah duduk dengan sekaya-kaya manusia, aku dah tinggal dengan semiskin-miskin manusia. Siapa yang nak dilahirkan miskin? Siapa yang nak dilahirkan jadi pengotor? Siapa yang nak dilahirkan sebagai stateless? Siapa yang nak dilahirkan terpinggir? Siapa yang nak dilahirkan sebagai belajar laut? Kita semua tak nak. Kita semua tak nak. Kalau diberi pilihan, kita nak jadi anak orang kaya.
it's the same, sama macam dia orang. Sama macam dia orang. So aku rasa kita tak bagi dia orang peluang lah, kalau kau tanya aku for that question lah. So memang bukan disebabkan sebab dia orang tak boleh terima kemodenan ke whatever, tapi kita kena faham mereka dan kita kena bawa mereka ke satu level dan dia bukannya satu timeline yang sangat pendek, setahun 2 tahun, tak. This project, it will take maybe the first step is 5 years, 10 years untuk bawa satu benda baru pada orang untuk membangunkan sebuah community. So macam kita ambil contoh sebagai social enterprise something lah, menyelesaikan satu masalah community dari segi bisnes ataupun whatever kan. Dia bukan tugas yang mudah, tapi sebenarnya kalau kita memfokuskan kepada community, satu community tu, sebenarnya dia boleh, cuma it take time. Dan macam aku cakap, tak ada siapa pun nak dilahirkan sebagai orang miskin, tak ada siapa nak dilahirkan sebagai bajau laut apa semua pun. Even aku duduk dengan komuniti bajau laut pun, siapa yang nak dilahirkan sebagai bajau laut? Mereka pun teringin untuk keluar, mereka pun teringin untuk travel. Macam aku, bila aku cerita, dia tanya siapa, cakap aku seorang backpacker pergi negara sendiri. Diorang sangat excited, tapi sayangnya mereka tak boleh keluar. It's the same, sama dekat geng-geng dekat Tanzania, Kenya. Kalau aku pergi sekolah, aku tanya dia tanya aku dari mana, aku cakap Malaysia, aku tunjuk peta, okay, aku tanya mana Malaysia. So diorang tak tahulah, for sure diorang tak tahu, sebab diorang anggap muka aku ni muka China. So benda-benda macam tu lah yang aku rasa kita sebenarnya bukan saja kita lah, mungkin the first problem dia adalah diorang punya community, diorang punya negara, mungkin segi rasuah and whatever. Tapi sebab macam aku cakap, kesian saja tak cukup. Kita macam mana, sebab aku travel banyak tempat, aku dah jumpa ramai orang, aku dah tengok macam-macam budaya. Dunia ni bukannya sebab ramai sangat orang jahat, tapi ramainya orang baik yang tak buat apa-apa, yang hanya sekadar tengok dan tak bantu. Sebab tu bila aku travel dulu, bila aku datang satu-satu tempat, aku masuk dengan satu-satu community, aku akan cuba bantu apa yang boleh. Kan? Sebab aku rasa kesian saja tak cukup. Itu same apa yang masa aku pergi masa aku pergi Kenya, Tanzania dan juga Zanzibar tu. Kejap Khairul, aku nak repeat balik apa yang kau cakap. Dunia ni bukan sebab ramai orang jahat, tapi ramai orang baik tak dapat buat baik. Macam tu ke? Ramai orang baik yang tak buat apa-apa. Okay. Alright. Aziz, ada apa-apa nak tambah? For now, aku rasa the most important, macam selalu yang KJ cakap, okay, lepas aku KJ sendiri selam kehidupan dekat sana, duduk dengan dorang, makan cara dorang. So bila kita orang balik, kita orang tubuhkan Impactive Malaysia adalah untuk kita teruskan membuka peluang tu. Sebab bila kau duduk selama 2 bulan dekat sana, diorang mula ada kesedaran macam, aku nak keluar, aku nak ubah nasib komuniti dan masyarakat aku. Cuma bezanya, satu, of course, dia ada masalah kewangan. Second adalah peluang. Dan tugas aku, tugas KJ, tugas kita semua adalah untuk mencipta dan membuka peluang tu. Okay, Haziq, Khairul, dalam banyak-banyak negara yang korang pergi, selain daripada Tanzania, Kenya, Sudan, yang mana lagi yang betul-betul membuka mata korang? Yang buat korang take action untuk sampaikan mesej ni dekat anak-anak muda especially? Kalau kau tanya aku, kita kena tengok dalam negara kita sendiri lah, which is komuniti bajau laut yang dekat Sabah tu. Stateless. Aku actually pasal bajau laut ni, jujur lah aku cakap, aku pun boleh kata zero lah. Mungkin untuk next time kita boleh cerita lagi pasal benda ni, pasal bajau laut ni. Khairul? Boleh. Yes lah, kalau macam cakap lah, dunia ni punya luka yang sama. Kau pergi mana-mana pun, 2 benda ni kau akan nampak jurang dia yang sangat besar, iaitu kemiskinan dan juga pendidikan. Sebab tu aku rasa bagi diorang peluang, sebab kita kena faham, tak ada satu bangsa pun yang berjaya tanpa pendidikan. Kalau bukan bangsa dia sendiri yang nak ubah nasib bangsa dia, siapa lagi? Macam kita, kalau kita tak dapat pendidikan, kita tak tahu bahawa pendidikan tu penting sebenarnya untuk ubah kehidupan kita, untuk ubah keluarga kita dan untuk ubah masyarakat dan juga negara kita. Sama macam diorang.
Okay. Haziq, 2 minit pasal bajau laut boleh tak Haziq? 2 minit. Kalau kau tanya aku pasal bajau laut, aku akan lebih ketengahkan KJ lah, sebab KJ sendiri hidup and selam dengan diorang. Sila Khairul. 2 minit. Yes. Oh, 2 minit. Okay. Dia macam ni Khairul. Okay. Aku risau sebenarnya bila aku nak buat benda-benda macam ni. Kadang-kadang aku pun pernah kritik orang. Yalah, kita ambil isu pasal Palestin, kita punya belakang rumah pun ada masalah. So benda-benda ni aku sendiri tak boleh suarakan. So kau sendiri yang pernah ada dalam komuniti bajau laut tu, boleh tak 2-3 minit kau ceritakan benda apa yang sepatutnya dunia tengok yang terjadi dekat jorang? Sebab aku sendiri zero ni. Okay Khairul. Okay. Bagi aku rasa kita as a rakyat Malaysia, as a mungkin ada orang kerja-kerjaan kat sini, especially rakyat Sabah, bagi diorang peluang. Kita kena faham ada yang cakap diorang ni jahat lah, mencuri lah, minta sedekah lah, kurang hajar. Kita kena faham mereka adalah cermin kepada masyarakat. Cermin. Kalau layanan kita teruk kepada mereka, maksudnya takkan kau expect diorang akan bagi benda yang sangat bagus pada engkau. Diorang sudah ditindas terlalu lama. Peluang pendidikan, peluang kesihatan, mereka tak ada sekolah, mereka tak boleh pergi ke hospital, mereka tak boleh buat bank macam kita. Khairul, penindasan dari siapa? Oh, tak boleh cerita. Okay, tak boleh. Teruskan. Sorry. Okay. So bagi aku satu je, dan kalau kau tanya aku, ada orang bagi penyelesaian, ada orang kata bagi je lah orang IC. No, bagi aku IC bukan penyelesaian, but kita kena bagi mereka peluang, kita kena bagi mereka pendedahan, kita kena bagi mereka pendidikan. Sebab even kalau mereka ada IC pun tanpa pendidikan, benda tu useless, sangat-sangat useless. Kan? That's why macam aku ataupun tim aku Impact Time Malaysia, kita orang cuba membangunkan sekolah anak laut, something macam tu. Sebab kita orang nak bagi diorang pendidikan, sebab kita orang nak diorang mendapat pendidikan dan ibu bapa diorang mendapat ekonomi yang setimpal sebenarnya. Dan benda ni sangat serius. Kalau korang duduk dekat sana, aku bagi contoh. Sebab kita pantai timur Sabah berdekatan dengan sepadan Filipin. Okay. Mereka sudah lama ditindas. Kerja dengan sana kerja gaji sebulan 400.5. Okay, 400.5 kalau ada orang yang bajau laut dan juga stateless lah. Kalau aku sebagai orang luar, aku datang jumpa diorang, aku bagi diorang senjata. Okay, aku bagi kau senjata, kau ikut aku, kita akan lawan orang yang dekat sini, masyarakat dekat sini, dan korang akan dapat apa yang kau tak dapat selama ni. Anak korang ditindas, korang tak dapat sistem pendidikan, korang tak dapat tanah, korang tak dapat sekolah and whatever. Kalau aku jadi diorang, aku ikut berjuang. That's why yang berlaku kes Lanun, kes what happened tu, dia ialah sebab kita media meletakkan tu sebagai Lanun lah. Tapi sebenarnya ini manipulasi yang berlaku dekat sana. So bagi diorang peluang pendidikan, bermula dengan pendidikan. But macam aku cakap, this project dia bukannya short term punya project, it's a long term punya project. Tapi kalau kita start dari sekarang, it will be happen. Pada suatu hari nanti, Pantai Timur Sabah akan jadi lebih teruk. Even dekat Semporna, yang menggerakkan ekonomi masyarakat Semporna tu adalah stateless dan juga bajau laut. So kalau mereka memberontak, ditindas sudah terlalu lama, tak bagi mereka peluang, benda ni yang akan berlaku. That's why kita cuba masuk dekat komuniti tu, bagi diorang pendedahan, bagi diorang pendidikan, bagi diorang pencerahan, kan. So masa aku datang, diorang tak nak bercakap dengan aku, kan. Diorang panggil aku milikan ni orang luar lah dalam bahasa bajau. Dan diorang fikir aku ni polis, aku ni navy, something itu yang macam nak kacau diorang dan sebagainya. Itu yang aku Khairul, dapat satu soalan Khairul. Bila kau cakap dekat Semporna diorang sebagai tulang belakang ekonomi dekat Semporna tu, jadi diorang ni stateless diorang masih stateless. Tapi dari segi betul. Jual beli diorang aktif. Okay, yang menggerak macam mana aku cakap, maksud aku yang mencakapkan yang menggerakkan ekonomi sana. Okay, siapa yang pernah pergi Semporna, siapa yang kerja kedai makan? Okay.
korang akan tahu siapa yang angkat ikan, siapa yang pergi jadi nelayan, siapa yang menjual, siapa yang ni. Most of them adalah stateless. Aku 6 bulan aku duduk dekat sana, 6 bulan aku masuk kampung-kampung, perkampungan atas air, tinggal dengan diorang. So sedih. Kau dengar cerita diorang memang sedih lah. Memang ada yang diorang lahir dekat Malaysia. Diorang minta mohon dekat macam kat sana normal kalau adik ada IC, abang tak ada IC. Normal dekat sana. Dan diorang macam mak bapak diorang pergi mohon apa semua, yang diorang ada cuma receipt IC tak ada. Dan kalau diorang nak lagi, diorang kena bayar 2,000, ambil rasuah dan sebagainya. So dan diorang ni dalam miskin, kau pau diorang lagi. Apa lagi sebenarnya yang kau nak daripada diorang? Sebab tu aku kata, kalau berlakunya penindasan dekat sana, kita tak boleh salahkan orang 100%, tapi mereka adalah cermin kepada masyarakat tu. Okay, Samsul ada dekat situ Samsul? Ada. Okay, kalau ikutkan apa yang Haziq dengan Khairul cerita dalam konteks bajau laut ni, pandangan kau lah Samsul, pelarian dekat Malaysia ni, kalau kita berikan jorang contoh pendidikan sama seperti rakyat Malaysia, pandangan kau macam ni Samsul? Ni soalan panas. Dia macam ni lah. Kalau kita bercakap bukan atas dasar kita ni sebagai rakyat Malaysia atau orang yang bercakap dengan berpandukan, okay, aku bukan bercakap atas dasar aku orang Malaysia, tak. Aku bercakap atas dasar aku adalah rakyat dunia. So aku rasa kita kena patut bantu mereka lah. Kalau diorang dah duduk dekat sini bertahun-tahun lama, dah beranak pinak, dah berketurunan, apa salahnya kita bagi peluang dekat mereka kan? Kalau diorang baru datang semalam, mungkin kita ada masa kita nak hantar dia orang balik. I think kita orang banyak buka peluang untuk rakyat Malaysia sendiri, dan bukan just kita orang, tapi NGO-NGO lain pun ada yang masuk bagi bantuan makan asas,
ada seorang makcik ni, dia tengah cuba mop lantai tanah kat luar rumah, kat halaman tu. Um, Walaupun tengah banjir. Hello. Hello Akasha, masih di situ ke? Syamsul boleh dengar suara dia? Tak boleh dengar. Akasha dengar ke suara? Akasha punya internet tak kuat tu. I think so. Okay, Akasha, sorry. Alamak. So, of water. Putus-putus. Mungkin kena keluar dulu. She had a Kena keluar, bucket masuk and balik. she was just trying to get the water out. Akasha, ada problem dengan you punya line. Kita orang tak dengar apa you cakap. Maybe you boleh masuk balik tak? Then kita patah balik kat you lepas ni. Hello. Okay, Mac. Kita sementara nak tunggu Akasha okay sikit. Kita balik kepada KJ. Boleh. Okay, daripada apa yang info yang aku dapat lah daripada Akhi, daripada Samsul, Akasha, Khairul dengan Haziq sendiri. Diorang ni macam mana diorang banyak tengok dunia luar tau. Lepas tu benda ni kita boleh bincang lagi, tapi yang aku nampak lah apa yang diorang ceritakan, apa yang diorang mahukan perubahan adalah daripada segi pendidikan. Diorang rasa, diorang berfikiran kalau kita boleh ubah diorang, budak-budak ni punya pendidikan, kita boleh ubah diorang punya future. Tapi bagi aku banyak halangan dia lah. Okey, Khairul. Sepatah dua kata Khairul. Apa plan kau sebenarnya? Sebenarnya Korban dan Akikah ni adalah first misi untuk kita ketuk pintu je. Untuk ketuk pintu. Bila kita dah masuk, baru kita boleh tahu apa permasalahan dari segi water, boholan, masalah air, masalah pendidikan. Dekat situ baru kita boleh tackle dan kita boleh bagi satu impact yang betul-betul berkesan dan juga sangat-sangat besar kepada mereka. Tapi kita kena faham dia bukan hanya setahun 2 tahun, but it's a long term project yang kita fikirkan. Sebab bagi aku lebih suka long term punya project. Clear tak? Okay, Haziq? Okay, kenapa aku cakap projek korban ni as a
masalah first yang kita orang sangat tekankan adalah untuk pemantapan semula sistem persekolahan diorang. Oh anyway, aku rasa Akasha dah okey kot. Akasha dah okey dah? Hello. Aku Korang dah dengar message tak? dia dah dekat Hello. dengar. Okay, clear. Sambung. Clear. Sambung. Sambung tadi. Oh, pasal masjid tu. Dia tengah keluarkan air kat halaman rumah dia guna baldi. Lepas tu macam I pandang dia macam sesuatu aksi yang sangat kita pandang dia, kita rasa macam useless sebab hujan akan datang kak. Lepas tu banyak gila air. Lepas tu dia seorang je buat. Tapi dalam masa yang I fikir useless ni dia buat benda ni, I perasan bahawa itu rumah dia dan dia sebagai seorang manusia, dia mengambil she has pride and she has her own human integrity to jaga kawasan rumah dia. And who are we to question macam mana dia orang hidup and apa yang dia orang kisah. Faham tak? Macam walaupun rumah dia orang setinggan, tapi dia orang jaga. Walaupun rumah dia orang jenis yang kita macam tak nak pandang pun macam apa. Ni macam rumah kat atas. Saudara Akhi Fairuz. Okey, kejap. Ada soalan masuk ni. Kejap. Agaknya bila tu nak ke Tanzania, nak join, nak tolong bantu. Khairul, daripada followers aku, tapi aku rasa dia bukan daripada Malaysia ni. Dia tak letak benda dari Malaysia. Tapi Mac, sebelum soalan tu dijawab, aku rasa kita tanya KJ dan Haziq especially, kenapa mereka memilih Tanzania? Okay, yes. Sebab tadi awal-awal aku cakap pasal Muslim tertindas dekat sana. KJ, Haziq. Yes. Ya, dengar. Raya Korban nak dekat. So, Tanzania. Adakah kita mula dengan Tanzania dulu? Yes, betul. Kita akan mula dengan Tanzania. Salah satu faktor dia adalah, untuk kita mendekati komuniti-komuniti ni, kita kena ada orang di sana yang kita boleh trust, yang orang kampung pun boleh trust. So, orang Betul. tengah lah. Kita orang ada, bila kita orang discuss,
itu adalah prioriti untuk mereka di sana. Dan benda ni pun aku dah panjangkan. Saya dah panjangkan pada KJ, dah bagi tahu kenapa kita tak buat macam tu. Namun sebenarnya isunya tidaklah semudah itu. Ya, sebab faktor muka buminya, kos barang yang sangat tinggi. Jadi untuk permulaan, akikah dan korban ini yang dimulakan dulu. Soal masyarakat, maknanya mereka nak terima ataupun mereka rasa macam boleh percaya ke? Percayalah kami ni. Ya. Dan alhamdulillah tadi ada seorang follower ni, dia mesej saya, dia kata, "Salam, terima kasih sebab share info korban dan Afrika tempoh hari. Alhamdulillah saya, mak, abang, kakak dan kakak ipar saya berminat nak buat ibadah korban di sana. Selama ni saya buat korban di Kemboja. Bila melihat posting tuan tempoh hari, sungguh saya tak sangka umat Islam di sana hidup susah sangat." Jadi sebenarnya masyarakat kita ni yang nak membantu tu lebih ramai, tapi mereka nampak ruang untuk korban terutamanya yang seperti disebutkanlah di Kemboja yang biasa kita dengar, di Rohingya, tapi di Afrika tu seolah-olah macam ada tapi kurang. Jadi ini ada satu permulaan yang baik, biar masyarakat tu nampak benda tu ada. Dan alhamdulillah KJ dan juga tim yang impaktif, mereka dah pernah pergi. Maksudnya mereka dah pernah pergi kat sana, mereka dah tahu ini kesusahan mereka, di sini rumah-rumah mereka, ini sekolah mereka, jadi orang akan lebih percaya. Dan sekarang pun untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang sedang menonton, untuk kambing tu dah fully booking dah, habis dah. Maksudnya ramai yang betul-betul berhasrat untuk melaksanakan ibadah akikah dan korban kat sana. Dekat Afrika? Ada lagi. Dekat Afrika? Yes, untuk projek Tanzania ni. Alhamdulillah. Maksud kambing full ni maksud dia apa? Kita dah tak ada slot untuk kita akikah untuk kambing? Sebab kita target untuk 50 ekor kambing lah kan. Tapi kalau sekiranya ada lagi yang berhasrat, masih lagi boleh buka lah, sebab kita tak masuk lagi bulan Zulhijjah ni. Bulan Zulhijjah. Ada bulan Zulhijjah lah kan. Aku dah confuse nak sebut kan. Betul-betul, sekarang Zulkaidah. Zulkaidah. Belum masuk bulan Zulhijjah, tapi sebab untuk tu dah habis. So masih ada lagi lembu. Namun kalau ada permintaan, tetap boleh WhatsApp nombor yang pernah kami kongsikan, poster-poster tu. Sebab insyaAllah masih lagi ada masa untuk ke situ, untuk disumbangkan. Itu sedikitlah yang boleh beritahu. Mungkin KJ ada nak tambah lagi? Mungkin kalau saya nak tanya Akasha balik berkenaan dengan projek kemanusiaan yang dia pernah pergi. Mungkin dia punya situasi tu berbeza dengan KJ dengan Hazim, mungkin sebab Akasha pergi dekat pusat penempatan orang Syria di Turki. Pernah tak Akasha sendiri bercakap dengan orang Syria di Turki? Diorang ni nak balik ke negara diorang, dan kalau diorang boleh balik ke negara diorang, apa benda yang diorang nak sebenarnya? Akasha? Saya pernah sempat pergi dekat satu pusat rehabilitasi dekat border. Dia betul-betul border. Dia macam border dia like 15-18 km daripada border Turki. Sebab kita orang kat sana memang kita orang jumpa pelarian ni, diorang punya prioriti adalah diorang selamat dan diorang dapat orang yang boleh bantu diorang dalam keselamatan, dalam kesihatan, dalam pemakanan. Diorang just focus, most of them focus on the basic necessities, local hospitals, nearer to the city centre baru diorang dah start buat sekolah. Dan Cinta Syariah Malaysia pun diorang dah menumbuhkan beberapa sekolah di sana. Tapi sepanjang pengalaman saya 2 minggu kat sana, kita orang banyak jumpa orang betul-betul masa dekat kamp pelarian, rumah setinggan dekat kawasan-kawasan yang temporary. Ni bukan rumah lama diorang. Dan kerajaan Turki dan kerajaan Lebanon pun tak beberapa bagi diorang stay lama-lama. Macam rumah diorang pun diorang tak boleh dibuat daripada batu. Diorang hanya boleh buat daripada kayu dan bahan-bahan yang senang roboh, senang tanggal balik. So pada diorang it was more of a question of how do they stay safe now, how do they get through the next winter. It was very urgent lah. Yeah. Okay, faham. So kita kembali kepada Tanzania, dan sebenarnya bila KJ cakap tentang Tanzania ni, aku banyak persoalan sama macam kau, Mac. Banyak persoalan-persoalan yang bermain dekat fikiran aku, dan bila aku start share tentang projek akikah dan korban ni, banyak orang tanya kenapa kita memilih Tanzania. Sebab
tak pernah dengar lagi orang buat akikah atau korban dekat Tanzania ataupun Afrika, atau mungkin ada, mungkin tak sampai dekat masyarakat seperti orang-orang seperti kita lah kan. So aku nak tanya dengan KJ dan Haziq sekali lagi, kenapa Tanzania menjadi orang kata sebab aku macam saya tak puas lagi dengan jawapan kau tadi tu, kenapa Tanzania? Okay, Haziq cakap lah sebab aku dah bagi jawapan tadi kan. Okay. First kali kalau kita tengok daripada side untuk strengthen kepercayaan, sebab dalam NGO ni the most important things antara NGO dan juga donator adalah trust tu yang kena ada dekat tengah-tengah tu, dan between kita untuk sampaikan amanah tu juga paling penting untuk kita ada strong base dekat negara yang kita pergi tu. So masa first aku riki-riki on negara yang kita nak conduct, kenapa aku tak balik pada Sudan, kenapa KJ tak balik pada Kenya adalah atas faktor kekangan tertentu. Macam dekat Sudan, to be honest, aku punya NGO partner masa aku dekat sana tak berapa reliable in terms of tempat-tempat yang dia boleh bawa kita, and dia ada political punya selingan. So itu yang aku nak cuba avoid. And bila aku kenal dengan NGO partner yang dekat Tanzania ni, Islamic Hub, dikenalkan oleh pegawai KBS sendiri, lepas aku berbincang dengan dia, aku nampak diorang ni as orang yang betul-betul komit dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan. Dan dekat segala proposal yang dia dah ketengahkan dekat aku, dia dah jelas pada setiap costing, pada sistem pengurusan, macam mana pula kalau misal kata kita transfer duit dekat diorang, dan macam mana diorang nak balas balik dari segi bentuk dokumentasi. So benda-benda tu sangatlah penting, dan itu antara dari segi side management. Dan dari segi penetration terhadap community adalah penting. Kita, masa aku tanya dia dekat community mana yang dia nak tempatkan kita, projek yang kita nak buat ni, dia cakap dekat aku dia akan bagi aku dekat Handeni region, ada satu daerah lebih kurang 5-6 jam daripada bandar utama dekat Tanzania, daripada Dar es Salaam. Dekat situ rata-rata rumah dekat situ memang diperbuat daripada clay. Tak ada sistem air yang teratur. Dia bukan di kawasan pegunungan, di kawasan biasa. Dan problem utama dekat situ adalah kemiskinan berpanjangan. Dan masalah budak-budak student dekat situ, sekolah diorang adalah by process, which is bila ada duit sikit, diorang akan buat dinding sebelah. Ada duit sikit, diorang akan buat dinding sebelah. Dan hampir 20-30 tahun sekolah dekat situ masih tidak lagi siap. Jadi sebagai kickstart, kita akan buat korban dekat situ. And kenapa aku selalu cakap dekat korang, kalau kita confirmation kita dapat pergi, aku akan bawa kita untuk Riki future potential project yang kita boleh buat as sustainable project, yang macam aku ada nyatakan tadi. Okay, faham. Mac, adakah kita akan buka kepada beberapa soalan daripada pendengar kita pada malam ni mungkin? Okay, dekat inbox aku ni ada satu perkongsian lah. Mungkin KJ, Haziq dengan Akhi boleh bagi sepatah dua kata. Salam Mac, saja nak share alang-alang topik pasal space malam ni. Saya pernah join satu meeting bersama wakil-wakil pelarian dalam Malaysia ni. Mereka sendiri kata mereka tak dapat bantuan yang efektif daripada UNHCR. Macam-macam isu sebenarnya diorang hadapi, tapi macam stuck dalam serka masalah itu sahaja. Sebab tu masalah pelarian terutama dalam Malaysia susah nak diselesaikan. Khairul? Okay. Khairul dulu, lepas tu Aziz. Okay. Oh ya ke? Sebab aku tak tackle masalah pelarian. Sebab kita kena macam aku, kita dalam NGO ni, kita kena faham ada orang, ada NGO yang tackle this problem. Ada macam aku lebih suka tackle community stateless dan juga bajau laut di Sabah. Sebab aku lebih dekat dengan diorang. So untuk kes pelarian ni, aku tak ada jawapan personally, sebab aku tak pernah tackle this issue, this problem. Tapi aku rasa kalau kita nak totally bergantung harap kepada UNHCR ni pun problem juga, sebab kita kena faham dia terlalu banyak birokrasi, and then perbezaan pendapat and everything. So aku rasa mungkin boleh start dengan sendiri dululah. Maksud dia NGO sini. But aku suka sebenarnya Musa, cinta Syria
Malaysia, lepas tu Cinta Gaza Malaysia, diorang kumpulkan NGO yang memfokuskan kepada Palestin dan juga Syria ni untuk buat dalam satu tabung dan hantar ke sana. Aku suka that thing lah. Kalau untuk dekat Afrika pun, kalau ada NGO lain yang nak bantu pun, aku memang sangat-sangat terbuka, sangat-sangat welcoming, sebab the main focus dia adalah masyarakat dekat sana. Itu jawapan aku. Aziz? Okay, pada pemahaman aku, ini dia bergantung sebenarnya. Tak semua NGO akan bergerak sebagai orang yang menyalurkan bantuan directly. Ada setengah adalah dari segi diplomat, dari segi dokumentasi. So pentingnya kita tengok peranan UNCHR adalah dari segi dokumentasi untuk pelarian. So bila diorang katakan bentuk bantuan tu, kita kena define lebih jelas apa jenis bentuk bantuan yang diorang demand. Kalau diorang demand dari segi tempat pelarian, dari segi dokumentasi, aku rasa UNCHR ada main peranan, cuma bukan satu dokumentasi yang jadikan diorang legal untuk stay dekat negara-negara tertentu. Dan juga ada pendapat aku yang jelas sebenarnya ada bias dalam dokumentasi United Nations. Sebab masa aku dekat Afrika dulu pun, kalau ikut pada report United Nations yang aku go through masa kita orang dekat sana, dia ada bias, which is dia tak tally dengan data semasa dekat sana. Bermakna ikut pada NGO partner aku sendiri cakap, United Nations diorang buat berdasarkan teori dan juga diorang tak turun ke ground. Itu yang membezakan, sebab rata-rata diorang adalah orang-orang yang tak turun ground, tak hidup dengan komuniti itu sendiri, dan diorang cuma come outkan statement ataupun report projek diorang adalah berasaskan kepada teori, bukan berasaskan pada groundwork diorang. So kita kena recheck balik lah every data, walaupun daripada United Nations sendiri dia ada bias dalam bidang-bidang tertentu. So saudara Aki Fairuz, ini ada soalan lah, dan daripada soalan ni mungkin saya nak tambah sesuatu. Soalan daripada brother, okay, saya tak cerita nama Twitter dia. Assalamualaikum Matt, nak tanya pasal part pelarian ni. Mungkin Syamsul pun boleh tambah. Apa pandangan kau dan panelis lain malam ni pasal pelarian yang datang ke Malaysia, dan pandangan kau atau kita netizen yang banggang keras benda ni pasal lambakan pelarian yang datang ke Malaysia. Okey, saudara Aki Fairuz, kejap, daripada soalan brother ni saya nak tambah juga, saudara Aki Fairuz. Sebab saya pernah nampak, saya sering consume artikel, video daripada China. Negara China ni dia selalu ambil contoh macam Perancis dengan Germany tau. Sebab Perancis, Germany dia punya keterbukaan terhadap pelarian tu sangat tinggi. Okey, dan bila pelarian masuk ke negara diorang, yang ada dekat media China ni menceritakan, tengok tu kacau bilau dekat society orang, tengok tu jenayah meningkat dekat negara orang lain, padahal dia orang susah dekat negara dia masuk negara orang, dia buat kacau. Macam mana tu saudara Aki Fairuz, daripada soalan brother ni dengan apa yang saya consume? Ini adalah satu soalan yang betul-betul di luar daripada apa yang biasa saya sampaikan. Okey. Sebenarnya macam ni. Saya pernah ada satu pengalaman ketika menaiki bas di Bandar Tasik Selatan lah, di BTS, bertemu dengan seorang kanak-kanak Rohingya yang saya rasa semua orang tahu, yang maknya menjaga kanak-kanak berkenaan, yang anak dia tu ada penyakit apa yang kepala dia besar tu. Ya. Dan kanak-kanak nama dia Muhammad Yassin lah ya. Tapi dalam tempoh masa beberapa tahun saja, tiba-tiba kita sangat prejudis, rasis kepada etnik Rohingya ini. Mungkin ada something pengalaman oleh mereka yang berurusan dengan etnik Rohingya di Malaysia hingga menyebabkan mereka rasa mereka ni tidak boleh dipercayai, mungkin dilibatkan isu-isu berkaitan dengan perangai mereka, ya. Jadi saya rasa
benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Ya. Namun kalau kita nak kaitkan sebagai contoh Perancis, Germany, termasuk negara-negara Skandinavia, betul macam Finland, Ireland, Sweden, mereka memang sangat membuka ruang kepada pelarian, terutama daripada Syria, daripada negara tu. Namun negara mereka tu dia maksudnya pendidikan yang bagus, kemajuannya, maka dia punya pemikiran masyarakat menerima mereka ni dia lain, ya. Sama macam Kanada pun lebih kurang begitu juga. Tapi kita ni struggle dengan pelbagai isu dalam negara, kemiskinannya, dengan COVID-nya, dengan isu pendatang asing yang lain lagi yang ada, tiba-tiba ada masuk lagi, sehingga ya, idea-idea yang tak suka kepada pelarian, terutama Rohingya ni muncul. Dan di sini saya nampak berbalik juga akhirnya, kalau sekiranya mereka ni ada kat sini, dia akan menambah kita punya dari segi kewangan dan letakkan kita tidak menerima etnik Rohingya untuk datang di Malaysia. Saya kata, what? Kan? Kalau rakyat biasa tak apa, tapi sampai sentimen ini dimainkan oleh orang yang seperti ini. Namun kita bukan, kalau nak terima, apa yang perlu kita buat untuk memastikan budak-budak ni ada mendapat pendidikannya. Tapi kalau tak diterima, ke mana pula mereka? Sebab tu dia akan macam-macam isu lah kat sini. Mungkin KJ, Syam dan lain-lain boleh tambah lah. Syam? Pada aku sebenarnya dia mengikut situasi negara kita. Sebenarnya banyak masalah-masalah macam ni berlaku apabila permasalahan rakyat kita sendiri pun tak selesai. Jadi bila rakyat tertindas, kita rasa tertindas. Betul. Kita, and then bila pula ada pula orang luar datang ke negara kita, kita rasa macam kita sendiri pun tak cukup makan, kita sendiri pun struggle nak hidup, tapi dalam masa yang sama, ada orang luar pula lagi datang dan dia faktor-faktor itu yang menyebabkan kita macam tidak welcoming orang luar ataupun pendatang-pendatang. Itu je. Bukanlah kita jahat, bukanlah kita resis. Tidak, sebab rasanya kalau benda ni tak terlalu sensitif, rasanya kita lah, negara kita sekarang ni dalam keadaan yang rasanya belum mampu untuk menerima banyak pendatang luar. Maksudnya kita kena jaga. Tetapi apa yang aku nampak yang tengah berlaku sekarang ni, dengan kemajuan dan dengan adanya social media, aku rasa validation untuk kita tengok ataupun untuk kita sampaikan step untuk kita dapatkan bantuan dan kita salurkan bantuan itu lebih mudah dengan ada social media. Lebih mudah untuk kita verify, orang ni memang betul memerlukan bantuan dan orang ni perlu dibantu. Dan sama juga dengan komuniti mana yang kita perlu bantu dengan adanya social media. Saya nak bertanya dengan KJ, Haziq terutamanya, dan mungkin Akasha yang pernah juga terlibat. Danish Haras ada dekat dalam ni, tapi dia tengah sibuk. Saya dah message dia tadi, tapi dia tengah sibuk buat homework. So sebenarnya saya nak minta dia bercakap sikit, sebab dia salah seorang figure yang saya sangat bangga lah. Bangga sebab aku jumpa dia 5 tahun lepas dekat satu projek CSR dekat jalan Medan Tunku. Budak ni kecil lagi, waktu tu umur dia baru 9 tahun kot. Aku cakap, budak ni buat projek CSR. Dia telefon, aku tanya mak ayah dia, sebab tu tak borak dengan dia. Aku tanya mak ayah dia, macam mana budak kecil ni, dia ni suka
masak dan dia ni terlibat dengan projek CSR. Dia masak yang mereka nak bantu tu. Itulah kot. Haziq mungkin ada nak tambah? Kalau dalam NGO ni KJ memang banyak fokus pada groundwork lah. So cabaran dia memang banyak dari segi tentangan community, apa yang netizen cakapkan. Tapi on side of aku banyak work on paperwork, banyak handle birokrasi and corporate. So antara benda first yang paling tough adalah birokrasi lah, especially dari side government ataupun kita ambil paling simple yang aku dengan KJ pernah face adalah masa kita orang buat, masa first kali kita kena COVID yang tengah hit. That time I think dalam March tahun lepas kot, kalau tak silap time tu kita orang Mei macam tu kot, kita orang ada buat projek bantuan makan asas, and pegawai daerah dekat situ bagi kita orang satu headache lah dari segi birokrasi, and dia nak ada nama dia nak macam ni nak macam tu. So sometimes benda tu halangan untuk sampai kepada komuniti, sebab kita tak boleh nak tunggu seminggu baru kita nak deliver bantuan-bantuan tertentu tu, sebab kita tak boleh nak tunggu anak-anak bajak laut ataupun orang-orang kumpulan sasaran tu meninggal ke, ada yang mati ke, baru kita nak take action. So first action yang kita orang ambil adalah untuk sampaikan bantuan makan asas, tapi dihalang oleh pegawai daerah dekat situ, DO dekat situ. So KJ ada buat statement dekat Facebook, and that time baru dia minta kita orang remove that post. So antara benda tentangan yang kita hadapi adalah birokrasi, dan lawannya adalah kita akan upkan isu tu supaya dia sedar apa yang dia buat adalah salah. So tu je lah Syam, kalau kau tanya aku antara cabaran yang dihadapi. First sekali birokrasi, actually banyak lagi, especially on international project. Sebab even pergerakan dekat Tanzania ke, dekat Kenya ke, kat Sudan ke, memang kita kena hadap roadblock, dan setiap roadblock tu kita kena bayar. Yang membezakan cuma sikit atau banyak tu je. Aduh. Okay Mac, aku rasa kita dah hampir 1 jam setengah. Mungkin kita boleh buat penggulungan untuk malam ni. Itulah bro Syam, aku pun actually ada sedikit pandangan, tapi tak apalah, aku tak nak extend panjang-panjang. Dan aku tengah tengok Twitter ni, aku tengok Adam Adli punya post, orang-orang buruh yang dekat Malaysia ni disumbat dalam satu lori. Mungkin diorang boleh tengoklah Adam Adli punya aku post nampak. Sampai 2,800 retweets. Okay, Khairul, Haziq, Khairul dulu 1-2 minit untuk kata-kata penutup. Thank you lah sebab membuka mata kita orang pasal Afrika ni. Khairul dulu. Dan kalau yang mendengar malam ni ada soalan-soalan tambahan, boleh je bagi soalan tu dekat direct kepada KJ, Haziq, Aki atau Akasha atau saya sendiri atau Mac, dan kita buat apa yang patut. Okay, kita mula KJ. Okay, first kali thank you Syah, Mac sebab invite kat dalam space ni dan membuatkan aku terpaksa untuk buat Twitter kan. Okay. Okay, dia mungkin isu Afrika ni mungkin asing bagi kita, dan benda ni mungkin barulah bagi setengah orang kan. Tapi sebenarnya isu ni dah lama lah, macam aku cakap, kemiskinan dan juga pendidikan. Dan thank kepada Aki yang sudi bekerjasama dengan kita orang untuk bantu masyarakat dekat sana, dan Acacia juga. And then untuk korang, amanah korang, kita orang akan cuba lakukan yang terbaik. Kita orang akan kalau kita orang berpeluang pergi ke sana, kita orang akan update kepada korang apa yang berlaku kat sana, apa yang kita orang cakap ni yang real happen dekat sana, so kita orang boleh tunjukkan dekat korang. So
macam okay, alhamdulillah memang kambing tu kita dah cukup sasaran, tapi kalau ada orang yang nak buat akikah atau korban lagi, teruskan. Cuma lembu kita orang masih tak cukup sasaran, masih separuh lagi. Tapi insya-Allah aku yakin dengan apa yang Mac cuba bantu, Syam cuba bantu, kita akan cuba untuk capai pada sasaran dan kita bagi direct pada komuniti sana. Sebab target kita orang sebenarnya penanda arah dia bukanlah lembu atau kambing tu, tapi sebenarnya masyarakat dekat sana. Sebab sekitar 12 buah kampung dan 8,000 lebih komuniti Muslim yang kita cuba tackle dekat sana untuk cukupkan untuk setiap seorang merasa daging korban tu yang dibantu oleh masyarakat Malaysia lah, Muslim Malaysia. Okay. Haziq. Haziq. Okay, on behalf of aku, to be honest, kita orang sangat welcome any organisation ataupun corporate untuk collab for any project. Kita boleh discuss and korang boleh directly contact aku ataupun contact kita orang punya person in charge setiap project tu, and kita orang sangat welcome any organisation tu lah. And untuk korban Tanzania ni, aku just nak everyone know that dia adalah kickstart untuk kita Ricky kepada future sustainable punya project, dan aku dengan KJ sentiasa aim kepada sustainable punya project because dia sangat penting dalam pergerakan NGO supaya at one point community tu sendiri yang akan berjaya empower community tu. So thank you Mac, thank you Syam and everyone yang ada dalam ni. Aku sangat appreciate korang punya time. Okay. Akhi, apa harapan kau dengan projek ni? Harapan seperti mana yang semua dah sebutkan, ini bukan, ialah projek Akikah dan Korban bukanlah projek yang terakhir, tapi dia adalah satu permulaan, dan kita akan cuba lagi untuk memastikan negara-negara yang rakyatnya sangat memerlukan, terutama yang mereka yang seagama dengan kita, dan kita cuba bantu sehabis baiklah, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ni, juga pada KJ, pada Haziq, pada Syam yang menjemput untuk menjayakan event ni. Apapun, terima kasih. Okay, Akasha sebagai seorang fotografer profesional dan yang banyak mengembara ke serata dunia dan pernah terlibat dalam projek-projek kemanusiaan, apakah harapan dan kenapa Akasha rasa projek Tanzania ni sangat penting buat Akasha? Thank you. First nak cakap thank you so much for having me on this panel session and for everyone who's listening. Sebelum saya jawab soalan Syam, saya nak jawab soalan awal-awal tadi. Ada orang tanya macam mana nak join aktiviti-aktiviti volunteer ni, especially kat luar negara. Sebab there's also a question that I get a lot. Pendek kata, the easiest thing you can do sebenarnya is upskill yourself. Buat siapa-siapa yang tengah dengar yang nak volunteer kat luar negara ataupun di dalam negara, sebaik elok-eloknya ambil inisiatif sendiri untuk upskill yourself. Maybe you pandai buat copywriting, maybe you pandai tangkap gambar, maybe you pandai buat PR, maybe you pandai buat video. Ni adalah skill-skill yang bukan sekadar saya nak volunteer lah, lepas tu saya bagi karahan tenaga. Walaupun karahan tenaga tu satu yang sangat berharga, tapi kalau ada added skill, it's so much more helpful for the NGOs or the volunteering bodies. Dan satu lagi, just keep following all of this. Ada sekarang memang ada banyak orang tengah usahakan aktiviti amal. Just keep following them, keep sharing dorang punya content. Kalau korang nak pun, korang boleh buat korang punya inisiatif sendiri untuk kumpul dana dan support NGO tu. And it's not just about you see somebody doing it online, lepas tu terus macam, nak join, apa juga yang korang boleh contribute kepada that movement or that cause. So tu je lah nak tambah. Tapi selain tu, memang saya rasa usaha untuk misi Tanzania ni, dia tak ada yang mana, there's no one issue is more important than the other. As long as all of us are doing our part to help, tak kisahlah dalam negara ke luar negara ke, amalan untuk tolong orang tu is something yang murni. So as long as somebody is doing it and somebody is supporting it, ia adalah satu yang sangat bagus. Okay. Okay, thank you semua. Max, sebelum aku pass kat engkau, aku nak bagi satu tips lah. I mean, this is what benda yang aku buat sepanjang masa. Kita ni bukan orang kaya. Kadang-kadang kita pun, duit pun dalam poket pun kadang ada RM10, kadang ada RM20. Tapi kadang-kadang kalau kita dalam sehari-harian,
sekarang mungkin PKP mungkin kita tak nampak sangat lah. Lepas PKP ataupun sebelum PKP, apa yang aku buat adalah aku selalu pastikan dalam kereta aku ada makanan. Itu dulu bila aku selalu keluar. Yang kedua, aku selalu pastikan dalam kereta aku ada pakaian yang aku dah tak pakai. Okay, ini untuk mendidik kita, untuk kita jumpa orang susah je, kita tahu dekat belakang kereta kita, dekat bonet kereta kita ataupun dekat seat belakang kita ada pakaian kita boleh hulurkan. No, sebab kadang-kadang kita mungkin kurang daripada sudut kemampuan, daripada duit, ataupun mungkin kita jumpa orang susah, kita nampak, bagi je. Ini salah satu cara untuk mendidik diri kita untuk memulakan sesuatu. Kadang-kadang kita memang setiap hari kita bukan di momok, especially waktu sekarang. Kita setiap hari kita dengar berita orang tak cukup makan, orang tak ada duit, orang jual, macam hari ni orang jual handphone sebab tak ada duit nak makan. Dan alhamdulillah my friend dekat dekat Taiping, dalam tempoh tak sampai 1 jam dia berjaya mengumpul dekat RM3,000 untuk bantu. So benda-benda ni kita kena praktikkan. Dia tak perlu tunggu lama macam Akasha cakap tadi. Apa yang kita ada, kita standby. Macam aku selalu pastikan memang kita selalu ada, kita beli baju setiap hari, setiap bulan. Mesti ada baju-baju yang kita nak pakai. Jangan buang. Letak dalam kereta kita. Kita tak tahu satu hari kita keluar, kita nampak orang susah tepi jalan, kita bagi. Slipper kadang-kadang kan yang kita tak pakai, kasut. So ini benda yang aku buat. So aku rasa benda-benda macam ni kita boleh praktikkan lah. Ini tips yang aku boleh share dengan korang semua lah. Start small, insyaAllah. Okay, Mac? Okay bro, macam mana sebelum aku nak tamatkan ni, aku sebenarnya tengah perhatikan aku punya inbox tau. Okay, baik. Kalau ada soalan, tanya je. Ataupun Tak. Macam mana ada satu akaun ni, dia ayat pertama dia cakap, saya bukan nak pinjam duit tau. Ada tak apa-apa yang saya boleh jual? Aduh. Yang bawah tu aku tak share lah, mungkin private sikit. Faham. So benda ni agak emosi lah bagi aku sebab Betul. Aku faham, sebab tu benda-benda kemanusiaan ni memang sangat emosi pada kita. Jadi kadang-kadang kan aku rasa macam bersalah kalau aku tengah jalan bawa kereta, aku nampak orang susah tepi jalan, dia kadang-kadang pakai pakaian koyak, cuma camping, tapi aku lupa nak letak pakaian aku kat belakang, sedangkan aku tahu dekat rumah aku ada banyak pakaian yang aku tak pakai. So benda-benda macam ni, aku faham semua orang ada perasaan tu. Mungkin kita tak berkemampuan atau mungkin kita tak didedahkan dengan macam mana cara nak membantu. So aku harap perkongsian pada malam ini dapat membuka ruang, membuka mata dan memberi sedikit manfaat kepada semua orang. Dan apa yang Mac selalu anjurkan setiap minggu buat space, memang sangat semangat memberi kebaikan lah kepada semua orang. Dan ini adalah satu kebaikan yang ada di social media yang kita patut selalu buat. Memang banyak keburukan di social media, tapi kebaikan tu lebih banyak yang kalau kita pandai nak menggunakannya. Okay, Mac? Okay, aku Khairul, Aziz, kalau boleh jangan stop lah buat benda-benda ni sebab korang membuka mata kita orang kan. Kemudian Akhi pun thank you Samsul sebab kau yang approach aku untuk connectkan aku dengan jorang ni. Aku memang baru 2-3 hari kenal Khairul. Aku baru buka dia punya YouTube dan banyak manfaat aku dapat. So kita banyak doa supaya COVID ni cepat pergi sebab ramai orang hilang kerja, ramai orang tak dapat teruskan kehidupan. Yang mana korang boleh bantu, korang bantu, okay? Sure bro, sure. Mana ada isu aku teruskan. Okay, sampai sini je. Syam, kau tutup Syam? Okay, alright. So sebelum kita mengakhiri kita punya session malam ini, aku secara jujurnya berterima kasih first and foremost pada Mac sebab memberi ruang bila aku approach dia untuk buat benda ni. Sebab macam Akasha cakap tadi, aku ada keupayaan daripada sudut PR. Aku tahu macam mana nak menyampaikan sesuatu topik, tapi aku tak ada that following yang besar. Dan aku tahu Mac selalu buat benda ni dan dia ada banyak following dekat Twitter. So aku approach dia dan this is the thing yang kita kena buat. Kita apa kelebihan kita tu yang kita kena gunakan untuk membantu. Sebab kadang-kadang bukan semua kita ni mampu menghulurkan duit kepada orang yang susah. Ini cara aku untuk memberi kepada orang yang memerlukan. So aku rasa semua kita manusia dekat ni ada kelebihan dan kita gunakan kelebihan kita itu untuk
membantu orang ramai dekat luar sana. Dengan satu retweet, dengan satu like, dengan satu share pun sebenarnya itu adalah amal jariah yang kita boleh bawa. Dan benda ni harus kita praktikkan setiap hari lah. Dan of course, terima kasih pada KJ Haziq yang telah memberi peluang dan offer aku untuk be part of the project. Dan Akasha yang selalu juga memberi inspirasi kepada kita semua. Aku rasa kita insya-Allah mendapat banyak manfaat daripada perkongsian yang diberi oleh semua speaker pada malam ini. Alright, banyak doa guys. Korang boleh tinggalkan room ni, tekan end dekat atas kanan korang. Banyak doa. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Salam. Okay.